Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, AJ Edutainment Channel. Baik, untuk kali ini saya akan kembali berkongsikan kisah-kisah mistik, kisah misteri, kisah seram, kisah angker dan sebagainya. Kali ini cerita yang saya akan kongsikan adalah berdasarkan perkongsian daripada orang terdekat dengan saya sendiri, iaitu isteri saya sendiri. Kisah ni dikongsikan dan dialami oleh dia sendiri sewaktu dia masih kecil ataupun dia masih kanak-kanak lagi lah waktu tu. Baik, jadi kisah ni mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama sewaktu dia masih kecil dan juga bahagian yang kedua apabila dia telah dewasa. Baik, kisah ni bermula pada bahagian yang pertama ni. Saya ceritakan isteri saya ni waktu dia kecil, dia telah mengalami satu demam yang amat panas, demam yang teruk lah. Nak diceritakan, sepanjang saya berkenalan, sepanjang saya berkahwin dengan isteri saya ni, dia memang seorang yang jarang-jarang demam. Jarang-jarang demam, terutamanya demam panas lah yang sangat teruk. Setakat batuk, sesemua tu biasa, tapi demam adalah jarang sekali. Tapi sepanjang saya berkahwin dengan dia, dia pernah demam panas sekali. Itu nanti saya akan ceritakan lah pada bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama ni, waktu dia kecil. Waktu dia kecil, dia mengalami demam panas. Waktu tu dia ceritakan kat saya, dia terbaring di ruangan, ruang tamu, bahagian dapur. Kalau semua tahu, biasanya kalau rumah kampung ni, dia ada dua pintu. Dua pintu masuk. Yang pertama, pintu hadapan, yang mana kena melalui tangga, tingkat, rumah bertingkat, naik tangga lah. Rumah kampung dia tinggi, bahagian depan ni dia akan tinggi, akan ada tangga. Kebiasaannya lah. Kemudian yang kedua, pintu bahagian belakang. Ni bukan dapur lah, tapi dia bahagian belakang. Dia kira ruang tamu bawah. Dia ada satu ruang atas, ruang bawah. Jadi isteri saya ni terbaring di bahagian ruang belakang ataupun ruang tamu belakang rumah. Jadi diceritakan waktu tu, waktu malam, dia demam panas, terbaring. Dia terbaring. Waktu tu, waktu malam, diceritakan, waktu tu bila orang demam yang sangat teruk ni, kita akan mengalami satu perkara yang apa orang kata, macam kalau kita fikir tu macam benda macam nak terbalik. Kita tengok bumi ni macam nak terbalik. Kita tengok pandangan kita ni macam-macam, macam nak terbalik. Biasanya kalau orang-orang demam ni, dia akan berhalusinasi ataupun terbayangkan benda-benda yang pelik lah, benda-benda yang pelik. Sebab biasanya kalau orang-orang yang dalam keadaan tak sihat ni, makhluk-makhluk yang daripada alam sebelah ni, dia suka nak datang, nak ganggu, nak mendekati kita. Jadi itulah yang dialami oleh isteri saya ni. Waktu tu dia ceritakan, dia terdengar satu suara daripada luar rumah. Waktu tu mak mentua saya ada, adik-beradik dia ada lah. Yang diceritakan, adik-beradik dia ada dekat situ bersama-sama dengan dia. Dia dengar ada satu suara daripada luar panggil isteri saya ni, untuk suruh dia buka pintu.
buka pintu. Sebab apa? Dia nak masuk ke dalam rumah. Dia bagi tahu. Dipanggil isteri saya. Dek, bangunlah dek. Bukalah pintu ni dek. Bangunlah dek. Bukalah pintu ni dek. Acik nak masuk. Isteri saya dengar. Isteri saya dengar suara orang tu, makhluk tu nak masuk ke dalam rumah. Kemudian isteri saya ni bangun nak pergi ke arah tingkap. Dia pergi ke arah tingkap, tapi dihalang untuk buka tingkap tu oleh mak mertua saya. Dia dihalang untuk buka tingkap tu oleh mak mertua saya. Dia cakap dekat mak mertua saya, isteri saya ni, dia cakap kat mak mertua saya, "Mak, orang tu suruh buka pintu. Dia nak masuk ke dalam." Waktu tu meremang. Sangat meremang. Sebab apa? Memang tak ada pun orang kat luar waktu tu. Tak ada. Dihalang. Di tangan isteri saya ni disentap, ditarik. Jangan merepek lah. Mana ada apa-siapa nak masuk. Isteri saya ni, dia anak bongsu. Anak yang paling kecil lah. Sebab jarak isteri saya dengan abang dia tu dalam lebih kurang 13 tahun. Lebih kurang 13 tahun. Jadi dikira memang anak yang paling muda lah, paling kecil waktu tu. Jadi bila demam, memang dia meracau. Nak pula makhluk ni memang suka kita yang waktu tu dalam keadaan tidak sihat. Dia suka datang, dia suka mendekat, dia suka nak ambil kesempatan. Jadi diceritakan lagi, isteri saya ni nampak makhluk tu dalam keadaan rupa dia ada dua bahagian. Satu bahagian sini rupa dia lain, satu bahagian sini rupa dia lain. Dan dia duduk atas satu bola yang sangat besar. Isteri saya cerita, makhluk tu duduk atas satu bola yang sangat besar dan bercahaya. Kalau saya, bila isteri saya ceritakan waktu tu, saya dah terbayangkan anime. Macam apa pula karakter yang duduk atas bola angin ke. Macam kalau saya terbayang yang duduk atas bola angin ni biasa Aang. Cerita Avatar tu. Lepas tu bila diceritakan muka orang, muka makhluk tu sebelah lain. Saya pula dah terbayangkan. Macam muka Two-Face. Villain Batman tu. Kalau isteri saya ni memang tak kenal lah watak-watak tu. Kalau nak ceritakan dia buat-buat cerita ni, isteri saya ni memang tak pernah tengok. Dia memang tak kenal watak-watak kartun ni. Tanyalah dia cerita apa pun, dia memang tak kenal. Jadi saya pula dah terbayangkan muka Two-Face villain Batman tu, muka sebelah lain. Jadi saya dah terbayang macam tu. Jadi dia nampak orang yang panggil dia tu kat luar rumah tu, rupa dia macam tu. Duduk atas satu bola yang sangat besar. Dia cuba nak masuk. Dia cuba trik isteri saya untuk masuk ke dalam rumah. Bayangkan kalau waktu tu dia masuk, isteri saya buka pintu dan dia dapat masuk ke dalam rumah. Tak kejadi satu huru-hara. Silap-silap
dalam rumah tu berlakunya kerasukan. Kemudian bila dah tak dapat buka pintu tu, mak mertua saya ni baringkanlah isteri saya dekat ruang tamu tu balik. Dekat tengah-tengah ruang tamu tu dia. Baringkan dia kat situ. Okay. Memang kalau kita fikir budak-budak ataupun yelah budak-budak tengah demam panas, dia akan meracau, dia akan fikir ataupun dia akan nampak yang bukan-bukan. Jadi itulah yang berlaku pada isteri saya, dan diceritakan balik kepada saya apa yang dia nampak waktu tu. Okey. Kemudian diceritakan bila dah dibaringkan tu tadi, dia nampak satu bola besar, bercahaya, bola besar yang bercahaya tu macam lalu depan muka dia, depan mata dia. Dia dah rasa macam apa, tak boleh nak bersuara, tak boleh nak buat apa dah. Jadi itu peristiwa yang dia lalui waktu kecil. Okey. Itu bahagian yang pertama. Baiklah, sekarang ni kita akan masuk kepada bahagian yang kedua. Okey, bahagian yang kedua ni dilalui apabila isteri saya sedang mengandung anak yang kedua. Anak kami yang kedua. Waktu ni kami tinggal di rumah sewa yang kedua. Rumah sewa kami yang kedua. Okey. Kalau siapa yang pernah mengikuti kisah saya sebelum ni, di mana dekat rumah sewa kami yang kedua ni, okey, saya pernah ceritakan rumah tu memang sangat suram, memang sangat seram, sebab pernah berlaku kes kematian dekat dalam rumah sewa yang kami duduk waktu tu. Jadi siapa yang belum tonton lagi video tu, boleh pergi ke channel saya dan tonton video tersebut. Okey. Kemudian nak diceritakan kejadian yang pernah dilalui oleh isteri saya tu tadi, dilalui kembali pada waktu dia demam panas. Ni demam panas kali kedua lah yang dia ceritakan pada saya lah, yang dia betul-betul demam. Memang waktu tu dia demam sama macam mana dia demam waktu dia kecil tu. Okey. Waktu tu kami bertiga. Kami bertiga lah. Saya, isteri saya dan juga anak sulung saya. Okey, waktu tu umur dalam 2-3 tahun. Okey. Kami duduk ataupun tidur dekat bahagian ruang tamu. Ruang sewa kami ni 2 tingkat. Okey, ada 2 bilik atas. Okey, dan ada 1 bilik bawah. Tapi kami tak tidur dekat bilik. Okey, dekat bilik atas tu, master bedroom dia dipenuhi dengan barang-barang ataupun peralatan-peralatan daripada rumah tuan rumah, peralatan ataupun barang-barang daripada tuan rumah kami yang memang berhabuk, memang menyeramkanlah master bedroom tu. Jadi kami tak dapat nak huni ataupun kami tak dapat nak duduk dalam bilik utama tu. Manakala bilik yang kedua tu kami letak barang-barang macam baju kami, okey, pakaian-pakaian kerja kami. Tapi kami tak tidur kat situ juga. Sebab waktu tu saya fikir, okey, isteri saya tu dia dalam keadaan mengandung lah. Dia tengah mengandung waktu tu. Jadi susah bagi dia nak turun naik ke bilik atas. Jadi kami buat keputusan kami tidur dekat ruang tamu bawah. Okey, jadi nak ceritakannya, okey, isteri saya waktu tu dia demam panas.
Pernah satu ketika kami pernah melalui demam. Waktu tu memang kami bertiga demam. Saya, anak saya, isteri saya demam. Cuma demamnya bergilir hari lah. Saya demam panas, isteri saya baru nak mula demam. Sebelum tu anak saya dah mula demam. Jadi memang tak jangka lah, mungkin atmosfera dalam rumah tu, suasana dalam rumah tu yang menyebabkan kami sampaikan 3 kali tombang demam teruk lah. Jadi waktu isteri saya mula nak demam, waktu ni dia cerita, dan juga saya juga merasai waktu tu. Dia macam biasalah, waktu tu kami nak tidur macam biasa waktu malam. Isteri saya dah mula demam panas waktu tu. Kemudian waktu tu tidur macam biasa, kami tidur macam biasa. Jadi diceritakanlah pada malam tu isteri saya, dia dengar benda yang sama dia pernah dengar waktu dia demam panas dulu. Ada orang beri salam dekat luar rumah, dekat bahagian pagar luar rumah kami. Waktu tu rumah sewa kami tu, dia dengar ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pukul berapa waktu tu? Lebih kurang 3-4 pagi. 3-4 pagi orang bagi salam. Dia dengar. Kemudian dia terjaga. Dia pegang tangan saya. Saya pun tersentak bangun. Dia tersentak. Jadi, adakah orang yang beri salam ataupun makhluk yang beri salam tu tadi makhluk yang sama, ataupun makhluk yang lain? Cumanya situasinya sama. Kalau kata isteri saya bangun, buka pintu, waktu tu Wallahualam lah apa yang berjadi, apa yang akan masuk ke dalam rumah kami tu adalah makhluk daripada alam sebelah. Sebab dalam rumah tu kami dalam keadaan tidak sihat. Jadi dia mudahlah nak mengganggu, mudahlah nak merasuki tubuh badan kami waktu tu yang mana tidak kuat. Jadinya kat sini isteri saya tadi dia tersentak. Dia bangun dan dia pegang tangan saya. Saya tersentak bangun. Saya tanya kenapa? Dia kata ada orang bagi salam. Dekat luar rumah. Saya tak boleh dengar. Saya tak dengar. Jujur saya cakap saya tak dengar. Tapi dia dengar. Sebab apa? Mungkin waktu tu isteri saya dalam keadaan yang sangat lemah. Dan makhluk tu cuba cari peluang untuk masuk ke dalam rumah melalui isteri saya. Sebab macam mana yang dia pernah ceritakan tadi, dia kalau tak dihalang waktu tu, waktu dia kecil tadi tu, kalau dia tak dihalang buka pintu, mungkin makhluk tu dah masuk dalam rumah. Dan nak jadikan ceritanya, isteri saya tu tadi dia pegang tangan saya supaya saya dapat halang isteri saya ni daripada bangun buka pintu. Bila dia dah besar ni, dia fikir sikit. Mungkin dia dapat fikir sikit lah. Ada suami mungkin boleh halang dia daripada bangun dan buka pintu tu. Jadi dia pegang tangan saya. Dia kejut. Saya tersentak. Dia minta tolong saya supaya halang dia daripada buka pintu. Halang dia daripada buka pintu tu, daripada biarkan makhluk tu masuk ke dalam rumah kami. Kalau cerita balik ni memang mengemang lah.
Bila ingatkan balik waktu tu, memang meremang lah. Sebab saya tak nampak, saya tak dengar. Tapi bila diceritakan waktu tu, apa benda ni kan? Pukul 3-4 pagi, siapa nak masuk? Siapa nak bagi masuk? Siapa yang nak bagi masuk? Orang pukul 3-4 pagi datang rumah. Jangan kata orang, jangan kata makhluk tu nak bagi orang masuk 3-4 pagi kat rumah pun, kalau tak ada apa-apa, buat apa? Okey, jadi saya tenangkan dia. Saya cool downkan dia, saya baringkan dia. Okey, saya terus ambil kain basah. Waktu tu memang ada, kalau saya ke isteri saya ke anak saya yang demam ni, okey, isteri akan sediakan satu bekas berisi air sejuk dengan kain lap untuk redakan suhu panas kalau salah seorang daripada kami demam panas. Jadi saya ambil kain tu, saya basahkan dan saya redakan panas pada dahi isteri saya. Saya suruh dia bertenang. Okey, sebab waktu tu, waktu lemah ni lah waktu yang paling mudah makhluk-makhluk yang tak nampak dengan mata kasar ni, dia cuba nak dekat dengan kita. Okey, jadi itu peristiwa yang berlaku sewaktu isteri saya dewasa. Itulah yang isteri saya ceritakan dan isteri saya alami. Dan waktu kali kedua dia alami tu bersama-sama kehadiran saya. Dan Alhamdulillah, untuk beberapa tahun ni isteri saya tak mengalami demam panas seperti mana yang dahulu. Okey, dan saya risau juga kalau mana orang yang jarang-jarang demam ni, bila dia demam dia akan meracau dan mulalah diganggu makhluk-makhluk yang tak nampak depan mata ni. Okey, jadinya itulah antara peristiwa-peristiwa yang dialami, yang diceritakan oleh isteri saya sendiri. Okey, baik. Setakat itu sahaja perkongsian kisah mistik ataupun kisah seram pada kali ini. Kalau ada perkongsian-perkongsian daripada subscriber yang ada ni, ataupun daripada penonton-penonton yang hadir menonton channel saya, boleh kongsikan cerita ataupun kisah-kisah seram, boleh kongsi dekat Instagram saya, DM Instagram saya, ataupun boleh juga hantarkan email kepada saya untuk saya kongsikan kisah-kisah seram di channel saya. Jadi kalau rasa suka dengan video ni, boleh like, boleh share, dan yang mana belum subscribe, tolong sama-sama subscribe. Sebab dalam channel saya ni bukan sahaja saya kongsikan kisah seram, saya juga ada kongsikan pelbagai kisah-kisah dan juga video-video lain seperti unboxing, contoh-contoh video-video perkongsian ataupun sembang teknologi, sembang tech saya panggil, okey, dan sebagainya. Okey, jadi terus bantu channel saya. Kalau rasa mana yang perlu saya perbaiki, boleh kongsikan dekat ruangan komen. Okey, semoga kita bertemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azwan Johar, ini AJ Edutainment Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.